dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Takronitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam Alkitab nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan
ditimbun dengan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendak ia membagikannya dengan yang tidak punya, dan barang siapa yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya ke dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengikirannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitahukan Injil kepada orang yang banyak. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kalian pada hari ini? Selamat tahun baru 2022. Dan apa kabar kalian semuanya? Kakak doakan keadaan kalian dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat serta diberkati senantiasa. Adik-adik, kakak mengajak kalian untuk memasuki tahun 2022 dari hari ke hari ke depan. Mari kita berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita hati yang dipenuhi dengan kasih Allah. Hati yang mengasihi Tuhan makin hari makin bertambah, mencintai atau mengasihi Dia, sebab Dia adalah Allah yang luar biasa. Dan kita juga diajarkan untuk mengasihi sesama supaya kita hidup di dalam perintah-perintah Allah seperti yang firman Tuhan inginkan. Adik-adik, dalam firman Tuhan di Mazmur 116 ayat 1 mengatakan, "Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku." Mazmur 86 ayat 15, adik-adik bisa baca di sana firman Tuhan mengatakan, "Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia." Dalam Mazmur 103 ayat 13 juga mengatakan, "Seperti Bapa sayang kepada anak-anak, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia." Semuanya berbicara tentang kasih. Nah adik-adik, apa artinya kasih? Kasih itu adalah perasaan sayang atau cinta atau suka kepada orang lain. Entah itu orang tua kita atau teman kita atau kekasih ataupun saudara ataupun yang lainnya. Adik-adik bisa sebutkan. Kalau saat ini adik-adik merasakan ada kasih yang mengalir, ada kasih sayang yang mengalir di dalam hidupmu. Adik-adik,
kakak akan mengajak kalian menyaksikan kisah true story yang bercerita tentang seorang anak yang harus merawat orang tuanya. Yang pertama adalah ibunya yang gila, dan dia juga harus memasak, mencuci pakaian, membersihkan rumah pada saat ayahnya pergi untuk bekerja. Tahukah adik-adik, pekerjaan ayahnya adalah seorang buruh pengangkut kayu, dan dari hasil uang yang didapat dari pekerjaan yang dikerjakan oleh ayahnya, uang itu dipakai untuk membeli obat bagi ibunya yang sakit. Adik-adik, pengorbanan yang luar biasa dari seorang anak, tetapi dia tetap bahagia karena dia memiliki kasih yang luar biasa. Mari kita saksikan film ini. 新营县黄金乡金沙村，海拔1500米，已经初夏，气温只有10度。陈海轩9岁，刚读小学3年级的他，已挑起这个家全部的家务。海轩，你多大就会洗衣服了呀？7岁吧。谁教你洗的？看爸爸洗的。 是爸爸要求小海轩会洗衣服的吗？那你为什么要学呢？因为我爸爸天天去做工，做得很辛苦，回来的时候衣服弄得很脏。妈妈对呢？妈妈对，我也帮他洗，给他做饭，给他洗头，给他洗手。 也就是说，妈妈基本上都让你来照顾了，那你不就成了妈妈的妈妈吗？因为我妈妈有病才这样的呀。因为个头太矮，海轩只有站上凳子才能把衣服拧干。这下面。 的把水粘的少出来一点，在这里一下就弄干了很多。海轩的爸爸没有固定工作，全靠着一身力气。镇上哪里有重活就叫他，随叫随到。今天山上林场有批沙木要装车，海轩爸爸一大早就上了山。 他从小就是在1岁多的时候，就是在火坑边玩的时候，那个头掉到火坑边烧坏了头的，在外面不能够不能够动脑筋，就只能够做这种苦力。一货车的沙木总重量将近8吨，装一车给50块钱，全靠一个人，这简直让人难以置信。我们用镜头记录了整个过程。 装完一车沙木，海轩爸爸用了5个小时。这50块钱赚得太不容易了。对于许多城市高消费者来说，还不及一包好烟的钱；对于普通工薪阶层来说，也就是一天的饭钱。而这50块钱对于海轩一家却特别的重要。海轩妈妈的病就靠爸爸赚的苦力钱来维持。已是下午3点。 海轩爸爸顾不上吃午饭，他马上要赶到山下的镇子上去接海轩的妈妈。他老婆什么事做不了的，什么做不了，还有人照顾的。他在疯疯癫癫的，每天在路上啊、马路上啊捡吃的啊，别人剩下的甘蔗头啊、那个水果啊、烂的水果啊，就是这样捡吃的。这就是海轩的妈妈。海轩爸爸不在家的时候，他就会独自跑到山下的镇子里，漫无目的的游荡。只要行为不过分，镇上的人大多都习以为常。关于他，镇子上有很多的传说。
海鲜是个很漂亮的，读书很好，读书很用功的。是去打工的时候，在广东那边去，回来就是这样的啦。是我们这个镇的美女，第一美女。为什么是第一美女呢？因为她长得漂亮嘛，也挺会唱歌，漂亮，然后歌啊唱得很好，那些跳得很好，跳舞也跳得挺好。真的是第一美女。你现在在环境都找不到以前她那么漂亮的。小海轩管不住妈妈，只要爸爸不在家，妈妈就会往镇子上跑，要等爸爸做完工，再到镇上把他接回家。家里的房子破得不成样子，到处都是窟窿，爸爸卖苦力挣来的钱几乎都花在了妈妈的疯病上。对于小海轩来说，日子苦一点不要紧，治好妈妈的病才是最要紧的。那天妈妈没吃药，然后就在那里疯疯癫癫的，爸爸就在睡懒觉，睡了觉睡得好香，然后我妈妈偷偷起来把我扔了那个水池塘里，然后是冬天冷死了，然后我在那里快不行了，然后爸爸又找到我了，然后我就去医院，幸好没事。海轩要在爸妈回来之前准备好晚饭。今天吃的是春笋，这是这个季节难得的天然美味，也是海轩的拿手好菜。这个这样剁，就可以这样剁，然后再放着油，再把这放进去，还要放点辣椒才好吃啊！要不要放一点肉呢？肉没肉？为什么没肉啊？因为我们很久才吃肉的，有时候吃肉会大年，要是久就是过年的时候才吃。做2个菜，一个笋子，还有一个呢？酸呗，酸甜苦辣，还有个是什么？辣。酸甜苦辣，还少了一个字。咸。你觉得你们家是哪个味道啊？咸。为什么是咸的呀？爸爸流汗是咸的，我哭是咸的。你为什么要哭呢？别人欺负我呀，然后我有伤心呀，哭出来就是咸的呀，或者我不见了什么东西呀，也是咸的呀，哭。那你们家有没有甜的时候啊？有。什么时候是甜的？妈妈不发病，爸爸就会表扬我，他要我在家里看着他呀。所以要是他不发病呢，他就会表扬我。我们家都是甜的。这样的海轩，如果有一个愿望可以让你实现，就是只要你想，它就可以变为现实。你希望这个愿望是什么？一个。对，一个。希望妈妈的病好起来。为什么这么想妈妈好起来？这样别人就不会说我是癫子的女儿，好起来他就不会癫了呀。好了，现在肯定很想够这个。辣死了，辣死了。爸爸妈妈回来了，空空的房子终于有了一些家的味道。爸爸呢？拿过这炒菜了。今天爸爸没有接到活，一大早就带着海轩上山砍竹子。能跟着爸爸一起
不管干什么，海轩都很开心。爸爸砍下的竹子由他负责除枝，大竹子扛下山可以做田里的篱笆，小竹枝可以用来当柴火。大山是山里孩子的天堂，他们在这里不但可以找到好玩的，还可以找到好吃的。不吃吗？好吃吗？爸爸呢？啊，伤的。海轩继承了妈妈的能歌善舞，不但会唱歌，还会自己编歌，活脱脱的一只山中百灵鸟。预备，开始。爸爸很勤劳，很辛苦，眼睛黑黑的，头发长长的，衣服穿着一件黑衣服。说错了，就是灰衣服，黑黑的衣服，黑黑的家，勤劳的爸爸，勤劳的爸爸。没了。不管别人怎么说自己的爸爸，在海轩的心中，爸爸就是这个世界上最伟大的人。为了这个家，他干最累最脏的活，从不抱怨，也从没嫌弃过妈妈。而妈妈是海轩最甜蜜的负担，不管妈妈有没有给过他母爱，在他看来，只要有妈妈，自己就是幸福的。爸估计想拖过那个人，别这些。你经常帮妈妈洗头吗，海轩？一般多久洗一次？2天或者3天，因为他每次出去都搞得很脏。你为什么用洗衣粉跟妈妈洗啊？因为我们都是有洗衣粉。为什么不去买洗发水啊？因为洗发水贵了。像妈妈一样照顾妈妈，海轩已经习以为常。这是什么啊，海轩？妈妈吃的药。这个药贵不贵？贵，听爸爸说贵的。严重就吃，早上就吃3粒，然后下午就吃4粒，晚上再吃3粒。要是不舒服就吃1粒这样的。平常都是你喂妈妈药吗？这是什么？妈妈的照片。这是妈妈的照片吗？这个。妈妈以前好漂亮是吧？直到看到海轩妈妈年轻时的照片，我们才确信，之前镇上的人跟我们说的都是实话。海轩一出生，妈妈就是个疯妈妈，那个健康漂亮的妈妈，那个可以随时让自己感受到母爱的妈妈，从来就是存在于海轩的想象之中。他多想有一天照片中的妈妈能够出现在自己的面前呢。别吵，放风了，就乱打人旁边人的水果，然后拿一个棍子回来疯疯癫癫的。你会不会觉得这样的妈妈很丢脸呢？不会。为什么？因为是这样妈妈好，这是个。所以一人只有一个妈妈。如果妈妈哪天病好了，你最想对妈妈说的一句话是什么？想让妈妈给我做饭吃。为什么想让妈妈给自己做饭吃？因为每个人的爸爸都给自己的孩子做饭吃，我的妈妈呢，是我照顾她的。妈妈，快回去！就在海轩给我们看妈妈的照片时，妈妈又冲出了家门。天就要黑了，爸爸不在家，妈妈下山很危险。回去了，哥哥给你要快点，快点回去。该回去喽。
快给吃了。快给吃。妈妈一次次的挣脱，海轩又一次次的追上去。他用尽所有的力气想要留住妈妈，他的手都拽红了，很痛很痛。但每次他被妈妈甩开后，他的心更痛。妈妈就在海轩的眼前，而母爱却很远。他心里有很多话想跟妈妈说，但他知道说什么都没有用，妈妈根本听不懂。Adik-adik, ketulusan dari Chen Hai-sun dalam merawat ibunya yang gila dan ayahnya yang pekerja keras membuktikan bahwa kasih tak terbatas, tidak dibatasi oleh usia, walaupun dia saat itu adalah anak kecil, dan juga kasih tidak dibatasi oleh kaya atau miskin, gengsi ataupun tidak. Dan adik-adik bisa sebutkan berbagai hal lainnya. Chen Hai-sun telah melakukan perbuatan yang penuh dengan kasih, walaupun ia harus menerima akibat dari keberaniannya dalam merawat kedua orang tuanya. Ia memilih untuk menerima, ia tidak membantah, tidak pahit hati terhadap kedua orang tuanya, tetapi dia berusaha memberikan yang terbaik dari hidupnya, yang pada saat itu dia tidak mengerti tentang keadaan yang akan terjadi ke depan. Tetapi ia berkata dalam hati, aku menerima orang tuaku, aku menerima ibuku apa adanya, dengan harapan dan doa satu kali kelak ibunya akan sembuh, sehingga mereka akan kembali menjadi satu keluarga yang bahagia. Adik-adik, kita kembali kepada firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8 mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat
akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Adik-adik juga telah membaca kebenaran firman Tuhan yang mengisahkan betapa besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Adik-adik bisa baca di dalam Yohanes 3 ayat 16, kita akan ulangi kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan di dalam ayat 17 sampai 18 juga mengatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ayat 18 mengatakan, barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Adik-adik, firman Tuhan menegaskan bahwa begitu besarnya kasih Allah. Kita akan menyaksikan juga sebuah film yang merupakan pengorbanan dari Tuhan Yesus di kayu salib. Adik-adik, betapa Dia mencintai manusia, yaitu kita semua. Kalau Chen Hansun, dia hanya bisa mengasihi ibu dan bapaknya, tetapi kalau Tuhan Yesus, Dia mengasihi semua orang. Yang firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan dan tidak akan binasa. Adik-adik, mari kita saksikan film ini dan adik-adik bisa merenungkannya juga di dalam hati. My God, why have you forsaken me?
I commit my spirit. Dan adik-adik, berbahagialah kita yang memiliki Tuhan yang telah menunjukkan kasih dan cinta kepada seluruh umat manusia tanpa membedakan kebangsaan, derajat manusia, kaya, miskin, ataupun terpandang atau tidak terpandang. Ia menerima kita apa adanya. Ia bahkan mati di kayu salib menanggung dosa kita supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Dan mari di tahun 2022 ini, mari kita bersama-sama mengasihi Tuhan dan sesama. Mari kita bersama-sama minta supaya tahun ini ada kasih dari surga, kasih dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus yang akan mengalir di dalam hidup kita, sehingga hidup kita akan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita menerapkan kasih dan buanglah gengsi, buanglah kebencian, buanglah sakit hati, buanglah ketertolakan, buanglah hati yang degil. Mari kita datang kepada Tuhan, kita minta supaya hati kita dipenuhi dengan kasih-Nya. Apabila hati dan hidup kita dipenuhi dengan kasih-Nya, maka ketika kita berdoa, ketika kita melakukan apapun, kita minta perkenanan-Nya, maka Ia juga akan memberkati kita, maka Ia akan membuka jalan, dan Ia juga akan menolong di dalam setiap langkah hidup kita, sehingga kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mengikuti teladan kasih-Nya dan kita fokus kepada doa, meminta agar Tuhan memberikan kepada kita mengasihi anggota keluarga satu persatu di dalam kelemahan mereka, di dalam ketertolakan, ataupun hal-hal yang membuat engkau tidak bisa melakukannya. Barangkali saat ini engkau sedang marah kepada orang tuamu, engkau sedang kesal kepada kakakmu atau adikmu atau saudara atau teman dan sebagainya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita minta Tuhan ampuni kita sehingga kita bisa menerapkan kasih dari surga yang diberikan oleh Roh Kudus Allah sendiri untuk menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik. Kami punya Tuhan yang berkuasa. Kasih-Mu adalah kasih yang tak terbatas. Kasih kami manusia adalah kasih yang terbatas. Tetapi Engkau luas dan dalam, tidak bisa diselami, tidak bisa diukur. Sebab itu kami datang kepada Tuhan. Ampunilah kami atas segala kesalahan dan dosa kami. Kami juga mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Jangan biarkan kami jatuh di dalam kepahitan ataupun sakit hati yang membuat kami tidak berdaya. Tetapi lepaskanlah kami dari ikatan kebencian, ikatan ketertolakan, sakit hati, iri hati, benci, dendam di tahun-tahun yang lalu ataupun saat ini masih ada. Kami mau berkata, Tuhan tolong kami, memerdekakan kami Tuhan dari semuanya. Sebab kami mau memasuki tahun 2022 dan selanjutnya dengan kasih Allah. Kami mau melihat kasih Allah mengalir dalam hidup kami, sehingga kami mengasihi keluarga kami mengasihi orang lain, kami menerapkan kasih, dan orang akan melihat sungguh bahwa kasih Kristus ada dalam hidup kami, sehingga kami menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kalau saat ini kami susah, kami sedih, ataupun Tuhan ada orang-orang yang menyakiti hati kami berkata kami mengampuni mereka di dalam nama Yesus. Kami melepaskan pengampunan, dan mari Roh Kudus berikan kasih-Mu dan kemerdekaan kepada kami, sehingga kami hidup dalam damai dan sukacita Allah. Kami percaya berkat-Mu mengalir ketika kami mengampuni. Kami percaya berkat-Mu akan mengalir dengan dahsyat ketika kami mau melakukannya, Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat segala bimbingan-Mu ya Roh Kudus atas hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, untuk ayat hafalannya
minggu depan itu terambil dari Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Diulangi ya, Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ayatnya pendek, tapi jangan lupa diapalin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik, sekarang kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan.